Dalam pasca modernism dan komuniti ruang cyber ni, dia ada 3 teori yang boleh diguna pakai lah. Fungsionalis, konflik dengan simbolik interaksi. Okey, kita pergi satu persatu. Dalam fungsionalis, macam kita tahulah, fungsi satu benda tu ada struktur dia, struktur fungsi, basic lah tu. Baik, dia ada informasi. Fungsi dia media massa. Ini kita fokuskan kepada media massa. Dia ada fungsi dia, satunya adalah untuk menyebarkan informasi. Informasi kepada masyarakat dunia. Informasi dalam media massa kita boleh dapat macam maklumat trafik, maklumat cuaca, keadaan peratusan jenayah yang hari tu berapa ramai yang kena COVID, ekonomi, apa benda semua. Sebab benda tu kita boleh dapat kat ujung jari kat media massa. Lepas tu korelasi ni sebagai untuk menyebarkan norma sosial. Macam sekarang yang masa PKP dulu, apa norma sosial yang dikenalkan kan? Kata apa norma baharu, apa benda tu? Kena pakai mask, jaga jarak. Kalau nak masuk mall ke, masuk sekolah ke, nak ada vaksin. Tu dia menyebarkan. Jadi semua orang tahu. Dia pun sebagai ejen sosialisasi lah, mendidik kita, membentuk kita dalam media massa ni. Contoh, kalau kita boleh baca ada mana-mana page cerita pasal adat ke, cerita pasal budaya ke, dari situ kita boleh belajar. Mana kata itu fungsi media massa ni, dia menyebarkan. Dia sebagai itulah kolerasi, menyebarkan sebagai mendidik kita, membentuk kita. Nombor 2, kesinambungan. Hiburan. Okey, paling senang hiburan lah. Media massa adalah berfungsi sebagai hiburan. Satunya hiburan kita tahulah, untuk seronok kan. Kita boleh tengok video, kita boleh tengok TikTok kan. Kita boleh belajar macam-macam. Banyak ilmu yang kita boleh dapat. Ada artis lah, apalah, buat live, ada konten. Itu sebagai hiburan kita. Mobilisasi, menggerakkan masyarakat dalam bentuk ekonomi dan sosial. Fungsi lainnya dalam teori fungsionalism ni, media sosial ni sebagai mobilisasi. Mana kata kat situ kita boleh dapat informasi. Contoh, kedai-kedai makan yang viral, menggerakkan ekonomi, menggerakkan sosial. Contoh, kalau kedai viral, kedai makan sedap ke, atau kita boleh cari informasi. Contoh yalah, benda-benda berkaitan budaya pun kita boleh dapat daripada situlah. Itu dalam fungsionalism. Apa fungsinya media massa ni lah? Fungsionalisme. Lepas tu, kalau mengikut teori konflik, benda apa yang ditekankan, benda apa yang kita boleh dapat dari media massa ni? Satu, dia terbagi pada 2. Satunya sebagai pendekatan kepada politik ekonomi, satu lagi kepada industri budaya. Sebab pendekatan pertama, politik ekonomi ni, sebab media ni dah jadi satu industri yang dimiliki oleh beberapa kuasa. Media ni digunakan sebagai ejen propaganda. Kalau dulu masa Jepun datang tanah Melayu, apa cara dia nak menyebarkan dia punya sokongan dia turunkan flyers lah, apalah, bagi sokongan apa benda semua. Tu propaganda dia. Dalam dekat media ni kita boleh tengok contoh macam ceramah politik, dekat TV ke, dekat radio ke, dekat mostly senang dekat telefon lah, macam-macam page ada kan. So dekat situ kau boleh tengok sebagai ejen lah untuk menyebarkan fahaman diorang, ejen penyebaran idea. Jadi pihak berkuasa ni dia dapat sebarkan apa kehendak diorang, apakah dasar diorang, apakah yang diorang lakukan. Ni dari segi konflik teori. Itu yang pertama, pendekatan politik ekonomi. Satu lagi, dia dah jadi industri budaya. Yang keduanya industri budaya. Sebab masa beriadah ni, dia telah jadi satu industri tau. Kita duduk relax, tenang-tenang, kita akan tengok drama. Ni media ni, dia sebagai memenuhi masa kita jugalah. Dan dari situ, bila dah ramai orang melihat dia, menyokong apa benda yang dibuat ni, jadi industri ni dia akan menjana keuntungan. Contoh, kalau ada konsert ke apa, kita pun tengok, ada konsert. Konsert dah tentulah memberikan pulangan duit lah. Konflik. Satu lagi, simbolik interaksi. Apa yang teori simbolik interaksi ni dia dapat daripada media. Teori yang dibawakan oleh simbolik interaksi ni, kita berinteraksi berdasarkan pegangan yang sama.
disebabkan oleh kau tak pernah kenal tapi boleh duduk sekali sebab fahaman kau, pegangan kau sama, sokongan kau sama. Contoh macam pergi stadium bola, kau tak pernah kenal tapi bila sokong sama-sama pasukan, bila gol kan sama-sama seronok. Itu simbol interaksi. Jadi apa yang diterapkan simbol interaksi ni ke dalam media? John Thompson dia cakap hubungan media, dia mengaitkan hubungan media dengan masyarakat industri. Dia ada 3, teori media dia ada 3. Ada 3 bentuk interaksi, ada 3 bentuk hubungan teori media ni. Yang pertama, face to face interaction. Benda ni adalah interaksi secara berhubungan, secara bersemuka, kita jumpa berdepan. Simbol interaksi lah, kita berinteraksi secara fizikal. Lepas tu mediated interaction, melibatkan teori media seperti kertas. Mediated interaction ni kita berhubung melalui kaedah lain, dari kertas, dari kaedah elektronik, kita berhubung melalui email, kita berhubung melalui sidang video, kita berhubung melalui apa-apa yang ada, media massa, media sosial, bagai-bagai. Lepas tu mediated quasi interaction, merujuk kepada hubungan sosial yang direka oleh media massa. Contohnya dekat rancangan TV, dia buat satu program bercakap, contoh pasal penjualan baju bandel contoh. Jadi dia akan panggil lah dia akan panggil mungkin seller-seller bandel yang mungkin diorang pun tak pernah kenal, tapi dia boleh berjumpa sebabkan anjuran program TV ni. Banyak yang kita boleh tengok macam rancangan hiburan lah, ataupun yang ada tu sebab kawan ni viral dekat TikTok ke apa, viral, jadi dipanggil lah ke dalam program TV. Ni merujuk hubungan sosial yang direka oleh hubungan tu berlaku sebab direka oleh media massa, direka oleh program TV. Macam sekarang kita boleh tengok podcast apa benda, semua ada banyak. Apa pula tu teori pasca modernism? Teori ni dia sebenarnya kritikan dari teori modernism. Tu cari sendiri lah. Dia punya tokoh dia tu yang dia ada banyak, tapi kita fokuskan seorang tu, John Baudrillard ni, sebab dia cakap we live in a world where there is more and more information and less meaning. Maksudnya kita ni sekarang hidup kat dalam dunia yang memang banyak maklumat, memang banyak informasi, tapi isi dia tak ada. Dia tak ada, semakin kurang makna. Mana kata benda-benda tu banyak, contoh banyak kita tengok konten-konten apa kan, tapi benda tu sekadar untuk menarik perhatian. Itu teori pasca modernism. Dia melihat bahawa dalam media ni banyak benda tapi kosong. Tu secara mudahnya lah, mudah nak. Simulacra. Benda apa tu simulacrum? Simulacrum ni adalah dunia yang reality. Simulacrum ni adalah dunia yang digital, dunia hayalan ni yang bukan berdasarkan dunia reality sebenar. Tu simulacrum. Simulacra ni pula perlambangan yang dalam simulacrum tu. Image dalam reality, ia bermaksud image ni dia tak ada asal usul. Dia bukan dari reality yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita ambil avatar, kita ambil permodelan kita kan, kita ambil perwakilan kita, tu simulacrum. Tu simulacra. Simulacrum ni dunia dia. Kita dah tak pandang realiti yang kita hidup ni adalah sebenar. Dia lebih kepada angan-angan, dia lebih kepada imajinasi, dia lebih kepada kalau dah terlalu lama hadap sangat main video game contohnya, dia lebih kepada arah itu. Dia terlalu, dia rasakan segala-galanya ada fantasi. Sebab kenapa wujudnya benda ni, realiti yang fantasi ni, realiti yang imajinasi ni, dia lagi senang diuruskan, dia lagi seronok, dia lagi perfect. Sebab kalau simulacra, objek kan, perwakilan kita tu, dia lagi mudah untuk kita nak edit ke, bagi muka lagi cantik ke, tu lagi seronok sebenarnya berbandingkan realiti sebenar. Dan orang hampir tidak dapat membezakan sempadan antara hayalan dan juga perkara yang
reality lah, yang physical sekarang ni. Kalau hyper reality pula, hyper reality ni dia terlalu besar. Hyper kan, masuk hyper bermaksud kalau boleh kita kata apa istilah tu, indah kabar dari rupa. Sebab dekat media sosial menceritakan, okey, kalau kau masuk MLM, kau akan kaya, kau hidup senang, kau hidup mewah, kau akan bebas dari bebas dari bebanan wang lah, apalah. Tapi hakikatnya tidak. Kalau kita tengok MLM kan, dengan bawa kereta besar-besar lah, apa semua tu semua kan menjual liur, menipu kan. Dia menunjukkan dia bila kau masuk MLM ni, dekat media sosial dia cerita benda ni adalah perkara yang patut kau buat sekarang, perkara yang patut kau ikuti. Masuk lagi apa reality ni, kalau hidup dalam Disneyland. Hidup dalam Disneyland kan benda yang indah-indah, princess-princess yang cantik-cantik. Jadi dia memandangkan benda tu, inilah yang sebenarnya, inilah kehidupan yang patut dilalui, happy ever after. Mana kata hidup tu seronok je, sebab benda ni mudah untuk diuruskan.